Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid. Hari ini kita akan pergi kepada tajuk pengurusan data pada muka surat 163. Bidang kita pada hari ini iaitu statistik dan kebarangkalian. Tajuk pengurusan data standard kandungan 11.1 iaitu berkaitan dengan data dan standard pembelajaran 11.1.1 mentafsir data dari piktograf, carta palang dan carta pai. 11.1.2 menyelesaikan masalah harian yang melibatkan mood, median, min dan julat dan piktograf, carta palang dan carta pai bagi sekumpulan data. Yang pertama kita akan buat tafsir data. Sebelum tu kita kena tahulah objektif pembelajaran kita pada hari ini iaitu murid dapat menguasai cara untuk mentafsir data piktograf, carta palang dan carta pai. Okey, yang bawah ni yang pertama kita ambil pada piktograf. Kalau awak lihat di sini, ini ada melibatkan jadual. Okey, jadual yang mana bagaimana kita nak mentafsir data. Okey, ada kat sini dalam buku tab muka surat 63 lah. Okey, langkah-langkah mentafsir data daripada piktograf. Yang pertama kita kena tahu tajuk. Okey, tajuk piktograf tu iaitu berkaitan dengan sini. Selalunya maklumat yang ada dalam jadual dia akan tulis tajuk di atas. Okey, jadi selalu kelemahan murid akan terlupa nak membaca tajuk tersebut. Okey, tajuk dia iaitu jisim bahan kitab semula. Okey, apakah jenis bahan dalam data? Jenis bahan. Maksudnya jenis bahan iaitu yang berada di kolom sini. Apa yang dikeluarkan, apa itu jisim dia dan bahan dia. Okey, inilah dia surat khabar, tin aluminium, plastik dan juga bahan lain. Okey, apakah nilai perwakilan petunjuk? Perwakilan petunjuk biasanya berada di bawah jadual tersebut. Okey, di bawah jadual tersebut yang mana petunjuk ni mengatakan bahawa satu bulatan lengkap mewakili 5 kilogram. Okey, kita tengok daripada yang nilai yang paling kecil sekali kan, plastik. Sekarang ni dia tak sampai 1 tapi dia setengah saja. Kalau satu bulatan 5 kilogram bermaksud kalau setengah iaitu ataupun 1/2 bersamaan dengan 2.5 kilogram. Macam mana cikgu dapat 2.5? Iaitu 5 gram bahagi 2. Bahagi 2. Dia akan dapat 2.5. Kalau bahan lain, ini berapa jawapan dia? 5 kilogram. Jadi samalah yang ini. Kalau surat khabar, 5, 10, 15, 20, 25. So 25 gram. Tin aluminium 5, 10, 15, 15 tambah 2.5 bermaksud 17.5. Jadi kena fahamlah dekat maksud kat sini. Okey, itu maksudnya perwakilan. Dan apakah kesimpulan yang dapat dibuat? Iaitu kesimpulannya ialah jisim surat khabar paling banyak dikumpulkan iaitu 25 kilogram. Kita buat kesimpulan. Apa yang awak nampak daripada data ni, awak utarakan sahaja. Janji maklumat tersebut betul dengan bahan yang dinyatakan. Okey, awak boleh buat juga perbezaan. Okey, beza antara jisim tin aluminium dengan bahan lain ialah kalau awak kata beza, maksudnya operasi apa? Okey, tolak. Jadi awak tolakkanlah. Iaitu tin aluminium dengan bahan lain. Tin aluminium dengan 17.5. Tolak dengan berapa ni? Jadi tolakkan saja, awak akan dapat jawapannya. Okey. Jadi untuk kesimpulan selalunya awak boleh nyatakan dalam ni lah. Dalam jadual. Jangan yang pening yang susah-susah. Ambil saja yang dalam jadual. Kita pergi kepada carta seterusnya iaitu carta palang. Okey, carta palang ni ada dua bentuk. Kalau awak tengok dalam buku teks, satu secara menegak begini, satu lagi cara menegak melintang beginilah. Okey. Jadi, awak tengok tips untuk mentafsir data, kita tengok pada tajuk. Pergi pada tajuk. Tajuk memang selalunya memang berada di atas. Iaitu, cikgu bagi jawapan di sini. Jisim bahan kitab semula. Yang kedua, maklumat
apakah maklumat yang dipaparkan? Okey, kalau carta palang, awak tengok secara melintang dan cuba cara menegak. Itu yang awak kena tengok dulu. Okey, kalau kat sini cikgu cakap melintangnya iaitu surat khabar, tin aluminium, plastik dan juga bahan lain. Manakala yang menegak iaitu dia menunjukkan kepada jisim. Jisim tu apa? Berat. Dalam unit apa? Kilogram. Okey? Okey, yang ketiga, jumlah setiap maklumat. Maksudnya awak kena kaitkan yang melintang dengan yang menegak. Okey, awak tengok surat khabar, tarikh. Okey, satu dot ni iaitu 20. Jadi kalau kita pergi awak ambil pemaris dalam buku teks, ambil pemaris awak akan dapat 25 kilogram. Seterusnya, tin aluminium berapa? Awak tarik, ambil pemaris awak, ukur. Jadi saya dapat sini 17.5, plastik 3.5 dan bahan lain 5 kilogram. Itu sahaja untuk mentaksir data, itu sahaja. Dan awak bolehlah buat kesimpulan dia. Kesimpulan macam mana tadi? Okey, surat khabar mempunyai jumlah berat yang paling tinggi berbanding tin aluminium. Macam itulah. Dan ataupun awak boleh buat satu kesimpulan, plastik merupakan bahan yang paling sedikit dalam jisim bahan kita semula, iaitu berapa kilogram. Awak bagi je saja macam tu. Okey, itu cara kita nak mentafsir data berdasarkan carta palang. Okey, seterusnya iaitu carta pi. Okey, bila kata carta pi memang dalam bulatan. Bulatan. Cara nak mentaksir pun sama sahaja, cuma ada sedikit perbezaan. Awak akan tengok di sini. Okey, tim mentaksir data. Yang pertama tajuk. Tajuk ada kat atas. Okey, awak dah tengok carta palang, carta pi. Kita dah tengok dah tadi. Okey, dengan jadual. Okey, ketiga-tiga carta ataupun piktograf ni ia merujuk pada tajuk. Tajuk mesti berada di atas. Okey, jadi jangan lupa baca tajuk. Okey, yang kedua, apakah maklumat yang dipaparkan? Yang dipaparkan kalau dalam carta palang tadi, dia dalam menegak dan melintang. Tapi kalau carta pi, dia mesti dalam bulatan. Okey, dia mesti dalam bulatan. Apa dia yang ada dalam bulatan tersebut? Awak baca je dalam bulatan tersebut, iaitu surat khabar, tin aluminium, plastik, juga bahan lain. Itu maklumat. Jumlah setiap maklumat awak kena kaitkan perkataan dengan nombor. Okey, apa yang dia bagi? Surat khabar 50%, tin aluminium 35%, plastik 5%, bahan lain 10%. Itu maklumat. Maklumat ni memang dah terpapar dekat jadual ataupun carta pi. Okey, yang keempat, jumlah diberikan dalam peratus. Okey, selalunya jumlah ni memang dia akan bagi dalam peratus lah. Awak kena ingat satu bulatan lengkap bersamaan dengan 100%. Saya ulang, satu putaran lengkap dalam setiap carta pi akan membawa 100%. Dan yang kelima, selalunya soalan akan suruh cari jumlah kuantiti barang tertentu. Jumlah kuantiti iaitu dia nak tahu jumlah surat khabar, dia dah kata 50%. 50% tu berapa dia punya berat? Okey, selalunya dia akan bagi satulah kat sini, jumlah keseluruhan bagi bahan kita semula bersamaan dengan berapa? 5,000 gram. Contohlah Jadi kalau dia kata 5,000 gram, bagaimana kita nak cari jumlah kuantiti untuk surat khabar? Iaitu 50 per 100 darab dengan 5,000 gram. Ingat balik, itu tajuk darjah 4 tu. Okey, darjah 4. Jadi 50 per 100 darab dengan 5,000 gram. Jadi kita akan dapat jumlah kuantiti untuk surat khabar dalam 2,500 gram. Okey, boleh faham? Okey. Okey, selesai untuk objektif kita yang pertama. Kali ini kita pergi kepada objektif kita yang kedua, iaitu menyelesaikan masalah harian melibatkan pengurusan data.
Okey, objektif pembelajaran kita untuk topik yang kedua, subtopik yang kedua iaitu murid dapat menguasai maksud dan cara pengiraan. Maksud dan cara pengiraan. Dua benda. Maksud dan juga cara pengiraan iaitu yang berkaitan dengan mood, median, mean dan julat. 4 perkara ni. Okey, ulang balik. Mood, median, mean, julat. Okey. Kita pergi yang pertama iaitu berkaitan dengan mood. Apa itu mood? Mood iaitu data atau kekerapan yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Okey, kat sini cikgu ada bagi dua contoh. Yang pertama dalam bentuk jadual. Okey, buah-buahan iaitu mangga, durian, jambu batu. Bilangan dia iaitu 8, 9 dan 6. Mangga ada 8, durian ada 9, jambu batu ada 6. Okey, bagaimana kita nak kenal pasti mood? Awak tengok di sini. Bilangan mana yang paling banyak iaitu 9. Apa dia? Tengok durian. So jawapannya adalah durian. Okey, cikgu selalu bagi contoh pada kelas cikgu sebelum ni iaitu kalau kita pergi pasar malam. Okey, ini situasi harian Awak pergi pasar malam, lepas tu awak tengok ada orang ramai kat satu gerai tu. Jadi awak akan tertanya-tanya, apa yang ramai sangat orang pergi kat gerai tu? Betul tak? Okey, bila awak dah pergi, awak akan tengok apa penjual tu beli. Oh, patutlah burger RM2. Jadi jawapan dia, adakah orang ramai? Bukan, tapi jawapannya adalah burger RM2. Kaitkan awak pergi pasar malam. Okey, awak pergi pasar malam, awak tengok ramai. Kenapa ramainya? Jom mak, kita pergi. Okey, pergi. Awak akan nampak, oh mak dia jual keropok lekor. Nampak tak? Okey, sama juga. Kalau mood pun sama juga macam tu. Okey, awak tengok sini. Jumlah dia banyak. Okey, apa? Kenapa banyak? Sebab makan durian. Okey, musim durian kan? Jadi jawapannya durian. Okey, contoh yang kedua, dia dalam bentuk nombor-nombor ni. Okey, ada nombor 6, nombor 2, nombor 1, nombor 5, nombor 6. Nombor 6, 4, 6, 2, 5. Okey, bagaimana awak nak kenal pasti pun sama. Nombor apa yang paling banyak? Yang diulang berkali-kali. Awak tengok balik. Kenal pasti, kat sini awak kena menganalisis. Okey, cara menganalisis. Okey, apa nombor yang paling banyak yang dikumpul? 6. So, jawapannya adalah 6. Okey, jadi tips kat sini cikgu bagi, cari nilai yang paling tinggi dan apakah benda tersebut. Ni kalau nak senang, awak ambilkan cikgu punya tips tadi, pergi pasar malam. Okey, pergi pasar malam. Okey, itu sahaja untuk mood. Okey, seterusnya, median. Okey, apa itu median? Median iaitu nombor yang berada di tengah. Dia ada kat tengah-tengah. Manja. Duduk tengah-tengah ya. Dia tak nak duduk tepi-tepi. Okey, sebelum kita nak tahu dia duduk tengah-tengah, bagaimana kita nak buat? Okey, tips dia yang pertama, susun nombor ikut susunan menaik. Apa itu menaik? Iaitu nombor kecil ke nombor besar. Atau menurun. Nombor besar ke nombor kecil. Okey, dan kedua, potong nombor depan selang-seli dengan nombor belakang. Okey, ini apa yang cikgu maksudkan? Iaitu cara dia potong. Okey, awak tengok contoh nombor 1. Contoh nombor 1 ni cikgu buat dua. Iaitu susunan menaik dan juga susunan menurun. Okey, kalau susunan menaik, awak tengok. Mesti nombor kecil pergi ke nombor besar. Jadi susun baik nombor 1, nombor 3, nombor 5, nombor 6, nombor 8. Okey, bagaimana yang cikgu kata nombor 2 tadi? Potong nombor depan selang-seli dengan nombor belakang. Macam ni. Cara dia awak potong nombor 1, awak potong nombor belakang 8. Awak potong nombor 3, awak potong nombor 6. Jadi nombor yang kat tengah nombor apa? Nombor 5. Sama je. Kalau awak urut susunan menurun pun sama. Awak susun nombor 8, nombor paling besar ya. 8, 6, 5, 3, 1. Jadi bila awak dah susun, cara pemansuhan atau potong nombor pun sama. Awak potong depan, potong belakang. Potong depan, potong belakang. Masih lagi dapat jawapan yang sama. Iaitu jawapannya 5. Ini jika jumlahnya adalah nombor ganjil. Apa itu nombor ganjil? Nombor 1, nombor 3, nombor 5. Okey, kenapa cikgu kata ganjil? Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada nombor 5 nombor sahaja. Tapi kalau awak tengok contoh nombor 2, dia ada berapa nombor? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nombor 6 nombor apa? Tajuk 1. Nombor genap. Okey, ni cikgu buat susunan menaik, iaitu nombor kecil kepada nombor besar. Okey, awak tengok ni, nombor 1, cikgu letak depan. Ada nombor 3, potong nombor 3 letak sini. Ambil lagi nombor 3, ada nombor 3, ada lagi nombor 3, ada nombor 3. Okey, ada berapa nombor 3, awak kena susunkan nombor 3 tersebut. Okey, lepas tu nombor 6, nombor 8. Cara pemotongan sama. Depan potong, belakang potong. Depan potong, belakang potong. Ada 2. Jadi kalau ada 2, awak tak bolehlah potong-potong. Kalau potong-potong, mana nomornya kan? Jadi tak perlu potong, tapi awak perlu, awak kena tambahkan nilai tersebut bahagi 2. Bawah ni memang bahagi 2. Tak payah nak bagi 4, bagi 5, bagi 6. Tak payah. Bawah ni memang bahagi 2. Bahagi 2. Jadi sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6 per dengan 2. 6 bahagi 2. 2, 4, 6. So, berapa kali? 3. So, jawapannya adalah 3. Jadi, kalau median, dia ada 2 contoh. Satu, kalau dia nombor tu ada ganjil dan satu tu adalah genap. Kalau genap, kena bahagikan dengan 2. Okey? Senang je ni. Jangan susah-susah. Fahamkan balik. Okey, seterusnya kita pergi kepada min. Apa itu min? Min juga dikenali sebagai purata. Okey, purata. Formula bagi min atau purata iaitu jumlah bahagi dengan bilangan. Ingat, jumlah bahagi dengan bilangan. Okey, contoh. Rumah pasukan, jumlah rumah pasukan yang ada iaitu merah, biru, hijau, kuning. Jumlah mata 4, 7, 8 dan 5. Bagaimana kita nak dapatkan jumlah? Jumlah iaitu awak tambahkan keseluruhan mata. Awak akan dapat 24. Mana nak ambil bilangan cikgu? Okey, bilangan ni yang ini. Yang cikgu buat ni. Okey, ada berapa bilangan? Ada rumah merah, biru, hijau, kuning. So, ada berapa? 4. So, ada 4 bilangan. Bagaimana cara pengiraan untuk min atau purata? Iaitu 4 tambah 7 tambah 8 tambah 5. Kat mana tadi kita dapat benda ni? Dekat jumlah mata. Jumlah mata. Okey. Bahagi 4. Mana datang 4 ni? Iaitu rumah merah, biru, hijau, kuning. So, ada 4 rumah. So, 24 bahagi dengan 4 sama dengan 6. Okey, ini senang je. Tak susah ya. Dah yang terakhir. Sekejap dia dah habis kan? Okey, julat. Apa itu julat? Cikgu guna bahasa yang simple iaitu nilai besar tolak nilai kecil. Formula nombor besar tolak nombor kecil. Okey, contoh. Rumah pasukan, jumlah mata. Rumah pasukan merah, biru, hijau, kuning. Jumlah mata, rumah merah 41 mata, biru 85 mata, hijau 52 mata, kuning 72 mata. Okey, bagaimana cara pengiraan dia tadi? Nilai nombor besar. Okey, kenal pasti analisis maklumat data yang ada. Nilai yang paling besar iaitu 85. Jadi 85 tolak. Okey, tolak. Cari lagi nilai yang paling kecil. Nombor yang paling kecil iaitu 41. Tolak dengan 41. Jadi tolakkan seperti biasa. Akan dapat jawapan 44. Itu sahaja untuk julat. Okey, selesai tajuk pengurusan data. Semoga kita berjumpa kembali di pengajaran dan pembelajaran yang akan datang, insya-Allah. Sekian, terima kasih.